Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama pada malam ini menunaikan solat berjemaah. Sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, kita niat iktikaf dalam rumah Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur, Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tajuk untuk malam ni kita sambung tajuk berkaitan dengan mentaati pemimpin dan dilarang kita untuk meminta-minta jawatan. Dilarang untuk kita meminta jawatan. Ada hadis-hadisnya, nanti kita akan bacakan hadis-hadis yang tersebut. Okey. Pada pertemuan yang lepas, berkenaan dengan hukum mentaati pemimpin, hukumnya adalah wajib. Wajib kita sebagai umat Islam untuk mentaati pemimpin, walau dalam apa jua, walaupun kita berselisih pendapat ataupun kita tidak bersefahaman dengan pemimpin tu, walaupun kita tak suka dia, tapi kita tetap perlu taat dengan pemimpin tersebut. Seperti mana yang disebut dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin alaika." Kamu hendaklah dengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan kamu sukar ataupun kamu dalam keadaan senang, kamu suka, kamu benci, ataupun pemimpin tersebut melebihkan kepentingannya berbanding kamu, kamu tetap wajib mentaati pemimpin tersebut, selagi mana mereka tidak menyuruh kita melakukan perbuatan maksiat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut Sa'ala Salamatu bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Ada seorang lelaki namanya Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, wahai Nabiullah, apa pendapat kamu jika para pemimpin daripada kalangan kami
mereka menuntut hak mereka sebagai pemimpin, iaitu mereka menyuruh kita mendengar dan taat kepada mereka, tetapi mereka tidak menunaikan hak kami sebagai rakyat, apa yang Tuan perintahkan kepada kami. Lelaki ni tanya, ya Rasulullah, kalau ada pemimpin, dia suruh kita taat pada dia, tapi dia tak tunaikan hak kita sebagai rakyat, apa yang kami patut buat ya Rasulullah? Maka Nabi pun buat apa? Fa'arada anhu, Nabi pun berpaling daripadanya. Maknanya apa? Nabi tak nak jawab soalan tu. Kemudian dia tanya lagi, summa sa'alahu, Salamah ni dia tanya lagi, ya Rasulullah, macam mana jawapannya? Nabi tetap berpaling lagi sekali. Nabi enggan nak jawab. Dan kali ketiga dia tanya, ya Rasulullah, macam mana ya Rasulullah kalau kami jumpa pemimpin seperti itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u. Maka Nabi jawab, dengar dan taatlah pada mereka. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Sesungguhnya mereka menanggung dosa mereka sendiri dan kamu menanggung dosa kamu sendiri. Jawapan Nabi simple. Tugas kamu apa dia? Taat pada pemimpin. Bila tugas kamu selesai, maka selesai, kamu tidak berdosa. Tugas pemimpin apa? Melaksanakan hak rakyat, menunaikan tanggungjawab dan hak-haknya kepada rakyat. Kalau dia tak buat, maka Nabi kata apa? Dosa dia tanggung, bukan kau yang tanggung. Dosa pemimpin dia tanggung, dosa rakyat kita yang tanggung. So buat kerja masing-masing, dengar dan taat. Sekurang-kurangnya kamu selamat. Itu jawapan Nabi kepada sahabat Nabi namanya Salamah bin Yazid Al-Ju'fi. Salamah ni lelaki perempuan? Lelaki. Tapi kenapa orang Melayu bagi nama Salamah ni perempuan? Yang tu saya tak tahu. Salamah ni lelaki. Dalam sahabat Nabi ni lah, Salamah ni lelaki. Salamah bin Yazid Al-Ju'fi, dia lelaki. Orang Melayu ni memang dia bukan, memang banyak tersalah lah sebenarnya. Memang banyak tersalah. Contohnya Maisarah. Maisarah lelaki perempuan? Kalau orang Melayu letak nama Maisarah perempuan, sebenarnya Maisarah tu lelaki. Dia adalah lelaki yang membantu Nabi berniaga. Maisarah nama dia, lelaki. Tapi orang Melayu letak perempuan, sebab nama macam Maisarah ni nama macam perempuan. Sebenarnya lelaki Maisarah tu. Sama juga dengan Salamah. Salamah ni lelaki pun ada, perempuan pun ada. Kalau lelaki, contohnya ni Salamah bin Yazid. Kalau perempuan, Ummu Salamah. Ummu Salamah tu perempuan. Tapi kita kena tahu, Ummu Salamah tu bukan nama betul dia. Ummu Salamah tu nama gelaran dia, ibu kepada Salamah. Ummu Salamah, mak kepada Salamah. Maksudnya nama dia bukan Salamah, nama anak dia Salamah. Tak kisahlah, yang penting makna dia baik. Tak kisah, yang penting nama dia baik. Contohnya macam Fairuz. Fairuz ni lelaki boleh, perempuan pun boleh. Mana-mana lah, suka hati lah nak letak apa pun. Yang penting apa? Maksud dan namanya baik. Tapi kalau betul dengan cara dia, lebih baik kita tengok ni lelaki ke perempuan. Kalau lelaki letak nama lelaki, kalau perempuan letak nama perempuan. Itu sajalah selingan.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, wajib kita mentaati pemimpin walau dalam keadaan apa sekalipun, dan kita dilarang untuk melakukan pemberontakan. Tak kisahlah pemberontakan bersenjata ke, kita baling batu ke, tak boleh, hukumnya adalah haram. Itu pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian tajuk seterusnya adalah hukum meminta-minta jawatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat di mana kami jadikannya untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi. Kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Qasas ayat 83. Dalam satu hadis, Nabi SAW berkata daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, qala li Rasulullah, telah berkata kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu meminta-minta jawatan. Nabi sebut dengan jelas, jangan meminta-minta jawatan. Fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Sesungguhnya jika jawatan itu diberikan kepada kamu tanpa kamu meminta-minta jawatan tersebut, maka kamu akan diberi pertolongan oleh Allah untuk menjalankan tanggungjawab itu. Tapi jika kamu diberikan satu tanggungjawab ataupun jawatan dengan cara kamu meminta-mintanya, maka kamu akan dibebani oleh jawatan tersebut. Siapa yang minta jawatan, Allah akan beratkan dia dengan jawatan tersebut. Siapa yang diberi jawatan tanpa meminta-minta, Allah akan tolong dia jalankan tanggungjawab itu. Ayat dia mudah je. Nabi kata apa? Jangan kamu meminta-minta jawatan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa maksud jawatan? Jawatan itu adalah satu kedudukan yang menentukan tugas seseorang. Itu kalau kita tengok terjemahan dalam kamus Dewan dan kamus Bahasa Melayu, jawatan itu adalah satu kedudukan yang berbeza dan menentukan tugas seseorang. Tapi tuan-tuan, dalam Islam tidak membenarkan untuk kita meminta-minta jawatan. Islam telah menggariskan beberapa garis panduan untuk sesiapa yang menerima sesuatu jawatan. Dan Nabi pernah bersabda, bahayanya meminta jawatan. Nabi kata apa? Innakum satahrusuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kata Nabi, sesungguhnya kalian akan bersungguh-sungguh menginginkan jawatan itu, tetapi sesungguhnya ketahuilah bahawasanya jawatan itu akan menjadi satu penyesalan pada hari kiamat kelak. Lumrah manusia, kita ni memang suka pada jawatan. Fitrah manusia memang suka pada populariti. Kita kalau boleh semua jawatan yang ada dekat muka bumi Allah ni, kita nak pegang. Dialah pengerusi, dialah bendahari, dialah SU, dialah AJK makanan, dialah AJK sekian-sekian. Kalau boleh semua nama dia. Lumrah manusia inginkan kebanggaan, populariti. Memang begitu sifat manusia. Dan kalau kita lihat bagaimana di Malaysia ni,
Jawatan-jawatan yang disediakan, contoh dia jawatan ahli parlimen contoh, ataupun ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, semua tu kita akan dibayar dengan allowance. Dan bukan setakat allowance, bila dia jadi menteri, dia akan dapat pencen sampai mati. Siapa tak nak? Sebab tu semua orang nak jawatan. Tak payah allowance jawatan menteri lah. Kalau kita tanya pada anak-anak muda sekarang, lepas belajar, habis je belajar di universiti, dia tanya, awak nak kerja apa? Saya nak jadi pegawai sekian-sekian. Itu namanya jawatan lah tu. Dia nak jawatan, sesuatu jawatan. Untuk apa? Bila dia dapat masuk jawatan kerajaan, dia akan dapat pencen. Nanti bila dah tua senang, dah ada duit dan sebagainya. Memang lumrah manusia, begitulah kaedah dia. Dan jawatan itu sebenarnya dia dapat apa? Dia dapat habuan. Sebab itulah kita ni nak sangat jawatan. Bukan nak buat kerja sangat pun, tapi nak jawatan je sebenarnya. Nak duit, nak allowance. Sebenarnya nak allowance pun. Kalaulah tugas-tugas di masjid ni dibayar allowance yang tinggi, siap dia punya allowance RM10,000. Berebut-rebut nak jadi siap. Allowance Bilal RM20,000 sebulan. Berebut-rebut nak jadi Bilal. Tapi allowance Bilal berapa? Tak nak bagi tahu, rahsia. Allowance imam berapa? Rahsia, tak ada bagi tahu. Sebab tu tak ramai orang nak. Sebab sikit sangat. Tak berbaloi dia kata. Tak adalah orang berebut. Tapi kalau allowance dia RM15,000, suara tak sedap pun jadi imam. Confirm. Tak pandai baca Quran pun nak jadi imam. Sebab apa? Sebab jawatan tu dia nak allowance. Ya, memang itu lumrah manusia. Tapi kita kena ingat apa yang Nabi sebut hadis tadi. Sesungguhnya kita memang nak jawatan. Tapi ketahuilah, sesungguhnya jawatan itu akan menjadi satu penyesalan pada hari kiamat kelak. Kalaulah kita insaf dengan ayat tu, ya Allah, tak payahlah jawatan-jawatan ni. Kalau boleh kata macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab apa? Bila dah disebut tentang hari kiamat akan menjadi satu penyesalan, kita takut kita tak mampu untuk tunaikan tanggungjawab yang telah diberikan, amanah yang telah diberikan. Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari. Diceritakan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zarrin, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, la ta'ammaranna ala snaini wa la tawallayanna ma la yatimin. Kata Nabi pada Abu Zar, wahai Abu Zar, sesungguhnya aku melihat kamu ni sebagai seorang yang sangat lemah. Sesungguhnya aku mencintai kebaikan bagimu sebagaimana saya mencintai kebaikan bagi diri saya. Dan Nabi kata pada Abu Zar, janganlah sesekali kamu menjadi pemimpin meskipun terhadap 2 orang, dan janganlah sesekali kamu menguruskan harta anak yatim. Kenapa Nabi kata begitu pada Abu Zar? Kerana Abu Zar dia pernah minta jawatan pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, wahai Rasulullah, kenapa kau tak angkat aku jadi ketua kampung contoh? Kenapa kau tak bagi aku jawatan ya Rasulullah? Kenapa kamu tak bagi aku jawatan ya Rasulullah? Maka Nabi kata apa? Wahai Abu Zar, kamu ni lemah. Apa maksud Nabi lemah tu? Lemah dalam bidang pengurusan.
Abu Zar tak layak untuk memegang sebarang jawatan. Walaupun walaupun antara dua orang bila dia duduk dengan dua orang, Abu Zar dengan orang lain, nak pilih pemimpin, Abu Zar pun tak layak antara dua orang ni, bagilah orang lain. Kata Nabi macam tu. Sampai Nabi kata macam tu, walaupun dua orang je, Abu Zar, kamu tetap tak layak jadi pemimpin. Kamu ni lemah dalam bidang pengurusan. Tuan-tuan, Abu Zar ni, dia bukan lemah fizikal, tapi dia ni tak pandai dalam bab mengurus. Abu Zar ni, dia punya fizikal sangat kuat, dia punya kemahuan sangat tinggi, jiwa dia kental. Sebab apa? Ketika mana Abu Zar memeluk agama Islam, Nabi pesan pada dia, wahai Abu Zar, kamu ni dah masuk Islam, jangan bagi tahu orang lain, jangan kamu umumkan keislaman kamu pada golongan Quraisy yang lain. Maka Abu Zar ni dia buat apa? Abu Zar ni dia pergi dekat Kaabah, dia pergi umumkan, wahai penduduk Mekah, wahai Quraisy, saya telah memeluk agama Islam. Abu Zar, bila dia umum je dia dah masuk Islam, orang Quraisy ketika itu tangkap dia dan pukul dia beramai-ramai. Nabi dah kata, engkau jangan umumkan kau dah masuk Islam. Tapi Abu Zar ni kata, tak apa, saya umumkan, kena bantai. Tapi dia mati tak? Dia tak mati, dia kuat, badan dia kuat. Abu Zar dalam satu siri peperangan, perang Tabuk. Perang Tabuk. Jadi dalam perang Tabuk itu, Abu Zar radhiyallahu taala anhu, dia naik unta dia sendiri, dan unta Abu Zar ni tertinggal di belakang, jauh. Unta orang lain ni semua hebat-hebat, jadi dia dah jauh ke depan. Unta Abu Zar dia tertinggal ke belakang. Jadi makin lama makin jauh, dah tak nampak dah kawan dia kat depan tu. Abu Zar kata, tak boleh jadi ni, makin jauh ni. Apa dia buat? Dia turun daripada unta, dia jalan kaki di tengah padang pasir. Dia kejar sahabat kat depan tu. Nak kata apa? Abu Zar ni kuat badan dia, dia boleh jalan kaki atas padang pasir tu. Dia pergi kejar orang depan. Nak kata kuat tak kuat dia. Tapi Nabi kata apa? Inni araka dhaifan, wahai Abu Zar, kamu ni aku nampak lemah. Maksud lemah tu apa? Lemah dalam bidang pengurusan. Lemah dalam bidang pengurusan. Sebab tu bila Nabi SAW, Abu Zar kata, ya Rasulullah, bagilah saya jawatan. Nabi kata apa? Kau ni lemah Abu Zar. Kau bukan lemah fizikal, tapi kau ni lemah dalam bidang pengurusan. Matematik gagal. Jadi nak jadi bendahari macam mana? Contoh saya tak sebut bendahari mana pun. Saya sebut contoh Kelemahan yang dimasukkan di sini adalah kelemahan fizikal, bukannya kelemahan fizikal, tapi kelemahan pengurusan, dalam bidang pengurusan yang dialami oleh Abu Zar Al-Ghifari. Kenapa Nabi kata dia lemah dalam bidang pengurusan? Ketika mana zaman Saidina Osman bin Affan, Abu Zar ni hidup dia zuhud. Saya dah sebut dah, Abu Zar ni zuhud. Zuhud dia sampai tahap macam mana? Zuhud dia sampai tahap dia tak memikirkan untuk perkara yang akan jadi esok. Dia hanya fikirkan apa yang akan berlaku hari ni je. Macam saya sebut hari tu, contohnya Abu Zar punya zuhud, kalau dia pergi family store, dia beli ayam untuk hari ni je, dia tak beli ayam untuk esok. Esok punya cerita, hari ni punya cerita. Kalau beli bawang untuk hari ni je. Beli telur untuk hari ni je. Kalau beli beras tu untuk hari ni je, besok lain cerita. Jadi Abu Zar ni dia tak kisah beras naik harga, dia tak kisah, sebab dia beli untuk hari ni je.
Dia beli segenggam, secupak tu je. Jadi hari ni je dia beli. Besok punya makan, besok dia beli. Itu Abu Zar punya zuhud. Kita tak, kita kalau beli family store, setahun punya stok. Kalau beras tu beli 10 kampit terus. Contoh. Tapi Abu Zar dia punya hidup zuhud. Dia tak pandai menguruskan harta. Ketika zaman Saidina Osman, dia melihat ramai orang-orang Islam hidup dalam kemewahan. Jadi dia pening kepala. Tak bolehlah tengok rumah-rumah besar ni. Dia tak boleh tengok orang Islam semua kaya-kaya. Dia kata tak boleh. Jadi apa dia buat? Dia pindah duduk dekat padang pasir seorang-seorang dia. Dia pindah duduk dalam hutan lah. Kalau kita sekarang hutan, tak, dia padang pasir. Dia duduk dengan isteri dia sahaja berdua. Orang lain tengah mewah-mewah dekat Mekah. Waktu tu pembangunan Mekah dah makin hebat, ramai yang buat rumah besar-besar. Maka Abu Zar tak boleh tahan. Ini semua kemewahan dunia. Dia pergi dekat padang pasir, dia pasang kemah. Habis cerita. Dua dia dengan bini. Kemudian sampai satu ketika bila dia nak mati, bila nak meninggal, isterinya pun menangis. Dia waktu kematian Abu Zar, waktu dia tengah nazak ni, isterinya menangis. Maka Abu Zar pun bertanya, "Ya wahai isteriku, kenapa kamu nangis? Sedih ke abang nak meninggal?" Maka isteri jawab apa? "Bang, saya tak sedih abang nak meninggal. Tapi saya sedih sebab kita tak mampu nak beli kain kafan pun." Sampai macam tu tahap zuhud dia. Saya tak sedih abang meninggal. Abang meninggal saya boleh cari lain. Tapi saya sedih, saya tak mampu nak beli kain kafan untuk abang, nak uruskan jenazah abang ni saya tak mampu. Maka apa kata Abu Zar? Dia punya tawakal sangat tinggi. Dia kata, "Siti, awak relax je. Nanti bila abang dah meninggal, awak letak je saya dekat tengah padang pasir tu. Letak je abang dekat tengah padang pasir tu. Nanti mesti ada rombongan umat Islam lalu. Dia nampak abang, dia akan uruskan. Kau jangan risau, kau buat je macam tu." Yakin dia. Dia kata, "Tinggalkan je aku dekat padang pasir, kau jangan risau." Kita seorang isteri sanggup ke nak buat macam tu? Tak sanggup lah. Tapi kalau marah betul dengan suami tu, sanggup je. Tengah laut pun tak apa, Ustaz, laut lagi bagus. Tak, ini isteri Abu Zar. Dia kata diikut je wasiat Abu Zar. Jadi bila Abu Zar dah meninggal, isterinya pun dia tinggalkan Abu Zar di tengah padang pasir tu. Tapi ditakdirkan oleh Allah, betul lah kata Abu Zar tu. Apa kata Abu Zar? Kejap lagi adalah tu rombongan orang Islam lalu, dia akan uruskan aku. Dan Allah takdirkan ada rombongan umat Islam lalu yang disertai oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi juga. Jadi bila mereka ni lalu, dia tengok ada jenazah. Dia tengok ini Abu Zar ni. Ini Abu Zar ni. Tanpa soal selidik, sahabat Nabi ni terus menguruskan jenazah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud kata apa? Betul lah kata Nabi, Abu Zar ni dia akan duduk bersendirian, dia akan jalan seorang-seorang, dia pun akan mati seorang-seorang. Betul lah apa yang Nabi kata. Tuan-tuan, kenapa dia lari duduk seorang-seorang? Kerana dia tak boleh tengok dengan kekayaan yang berlaku zaman Mekah waktu tu, zaman Saidina Osman. Waktu tu umat Islam dah ramai kaya-kaya. Itu zaman Osman dulu. Kalau dia tengok zaman sekarang lah Mekah macam mana, agak-agaknya tak tahu dia nak lari mana dah. Dia lari Malaysia lagi. Mekah sekarang lagilah maju, jauh hebat berbanding Malaysia. Sampai kalau kita pergi sana tak nak balik lah, seronok duduk sana. Macam-macam ada. Jadi Abu Zar ni dia tengok kemewahan, jadi dia tak nak dah. Sebab tu Nabi kata pada Abu Zar, "Wahai Abu Zar, kamu ni bukan lemah fizikal, kamu ni kuat, tapi sebenarnya kamu ni tak pandai dalam bab mengurus." Jadi
kamu tidak diberikan jawatan wahai Abu Zar. Duduk je lah diam-diam, tak payah buat kerja apa-apa. Kamu beribadah saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu Nabi pesan jangan kita meminta-minta jawatan. Lagi-lagi kalau kita ni memang tak ada kepakaran langsung nak buat pengurusan. Lagi-lagi memang kita tak pandai langsung nak mengurus manusia. Kalau tak pandai, lagilah tak payah. Nak buat nak uruskan organisasi AJK pun kita tak tahu. Nak uruskan kewangan pun kita tak tahu. Nak buat surat pun kita tak pandai. Kalau agak-agak tak pandai tu tak payahlah. Saya nak jadi SU Ustaz, pandai buat surat. Surat cinta pandai lah. Surat cinta lain bang. Nak jadi bendahari, bila nak jadi bendahari, dia kena pandai apa? Paling kurang pun pandai guna kalkulator. Tu paling kurang lah tu. Paling kurang pun dia pandai guna account. Dia tahu duit masuk, duit keluar, duit masuk, duit keluar. Dia guna catatan, dia kena tahu. Itu paling basic lah tu, pandai matematik. Pandai matematik. Tak payah lulus matematik pun tak apa, yang penting dia pandai kira. Tapi kalau matematik pun kita tak pandai, 10 tolak 3 berapa? 10 tolak 3. Itu pun nak guna jari ke? Macam tu nak jadi bendahari, tak payah. Bukan bendahari mana-mana, saya tak sebut siapa-siapa. Ini contohnya. Jadi kalau kita tak ada kepakaran dalam bidang, sesuatu bidang, tak payahlah kita nak minta-minta jawatan. Kalau setakat nak jawatan sebab nakkan nama, saya nak dapatkan nama dekat situ, ada nampak ni sekian-sekian, jawatan pengerusi JKKKKK simpulan bin simpulan, barulah bangga nama saya ada kat situ. Tak payah. Kalau setakat itulah yang kita nak kan, Nabi dah sebut awal-awal dah, jawatan itu akan menjadi satu penyesalan pada kamu nanti. Tuan-tuan, sebab tu Nabi pesan dah awal-awal, jangan minta-minta jawatan. Tapi tuan-tuan, kalau katalah kalaulah ditakdirkan oleh Allah, dalam kampung ni memang tak ada siapa yang pandai langsung matematik, tak ada siapa langsung yang pandai baca Al-Quran yang lancar, tak ada. Dia je lah yang balik daripada Mesir hafal Quran. Jadi kampung ni memang sedang mencari imam. Bila tengok orang kampung ni tak ada siapa yang baca Al-Quran lancar macam dia. Dia je yang hafal Quran, baru balik Mesir ada qiraat 10. Jadi selayaknya dia ke depan. Selayaknya dia ke depan. Yang ini boleh dia minta. Dia bukan minta tapi dia offer. Tak apalah kalau macam tu saya jadi, sebab saya rasa saya mampu. Sebab apa? Sebab dia ada sijil tahfiz, dia ada sijil hafazan, sijil qiraat, ada diploma, ada degree. Ni saya ni. Jadi boleh, tak ada masalah. Saya nak jadi AJK makan-makan. Saya suka AJK tukang masak, dia kata. Jadi bila kita tanya, awak ni pandai masak tak? Masak Maggi boleh lah, tak payahlah jadi AJK masak tu. Bagi orang lain. Habis kenapa awak nak jadi AJK makanan tu? Sebab saya boleh dapat untung. Saya suruh orang lain masak, saya upah lebih. Pandailah dia, wallahu alam. Sebab dia nak duit. Bukan dia pandai masak pun, sebab dia nak duit. Yang ini contoh-contoh orang yang sepatutnya dia perlu ingat dan perlu hayati apa yang Nabi sebut dalam hadis tu. Sesungguhnya jawatan itu akan menjadi satu penyesalan pada hari kiamat. Nabi dah pesan dah tentang orang-orang yang gila kuasa ni. Nabi dah sebut dalam banyak hadis dan juga banyak kata-kata ulama tentang sifat orang yang gilakan kuasa. Contohnya seorang ulama Sufi, Fudail bin Iyad, dia kata apa? Tidak ada seseorang lelaki pun yang gilakan kuasa kepimpinan
melainkan dia akan terjebak dengan hasad dan kejahatan. Suka mencari keaiban orang dan dia benci untuk menyebut kebaikan orang lain. Kata Fudail bin Iyad, orang yang gila kuasa ni sebenarnya dia bukan nak buat kerja pun, tapi sebenarnya dia ni hasad dengki. Dia ni suka mencari kesalahan orang. Dia tak suka menyebut tentang kebaikan orang lain. Jadi sebenarnya dia bukan ikhlas nak buat kerja, tapi dia hanya nak jawatan semata-mata. Tu kata ulama sufi Fudail bin Iyad. Jadi dia kata orang gila kuasa ni memang macam itulah perangai dia. Dia akan ada sifat hasad dengki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita telah dipilih untuk menjadi pemimpin, contohlah kita tak minta pun, kita tak minta pun nak jadi pengerusi sekian-sekian, tak minta, tapi orang yang pilih. Maka bila orang dah pilih, kita kena ingat hadis yang saya baca tadi, satu penyesalan, dan kemudian bila Allah dah pilih kita, manusia dah pilih kita untuk jadi pemimpin, kita jalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Kita bukan nak pun, tapi orang yang pilih. Maka bila orang dah pilih, janganlah kita buat sambil lewa, buat cincai-cincai. Aku bukan nak pun jawatan ni, tapi orang pilih, jadi aku buatlah yang mana aku suka. Tak. Bila orang dah pilih, kita dah naik jadi pemimpin, kita kena buat sehabis baik. Jangan kita main cincai je, lantaklah, bukan aku nak pun. Tak. Itu bukan alasan dia. Itu bukan alasan dia. Pemimpin jangan suka menyusahkan rakyatnya. Kata Nabi, pemimpin jangan suka menyusahkan rakyat dia. Nabi ni dia tak pernah doakan keburukan pada orang. Nabi takkan doakan keburukan kepada orang, tapi Nabi doakan satu doa kepada pemimpin yang zalim. Nabi takkan doakan kepada sesiapa pun, tapi pada pemimpin yang zalim, Nabi doakan dia kemusnahan. Nabi doakan dia kehancuran. Nabi doakan dia supaya dia ni susah hidup dia. Nabi doakan apa? Ancaman yang sangat keras bagi pemimpin yang menyusahkan rakyatnya. Tuan-tuan, Nabi takkan doakan kesusahan orang, tapi kalau pemimpin yang zalim ni, Nabi akan doakan kesusahan untuk dia. Sampai macam tu sekali, tuan-tuan. Nak kata apa? Beratnya tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dilarang untuk meminta-minta jawatan. Dan bila kita rasa kita ni memang tak mampu langsung nak buat jawatan tu, tak ada kelayakan langsung, lagilah tak payah nak minta. Sebab apa? Sebab ia akan menjadi satu penyesalan. Allah akan tanya pada kita hari kiamat kelak. Macam cerita yang saya ceritakan minggu lepas tentang kisah Saidina Umar Al-Khattab, yang mana dia kata, kalaulah ada seekor kambing yang mati di tepi sungai Furat, mati disebabkan tak makan, aku cukup takut Allah akan tanya kepada aku. Tuan-tuan, itu kambing tu. Kambing yang mati pun Umar takut nak jawab kepada Allah. Sedangkan Umar tidak bertanggungjawab kepada kambing. Umar bertanggungjawab hanya kepada manusia. Tapi disebabkan kalaulah ada kambing yang mati pada zaman dia memimpin, tak makan kambing ni, Allah akan tanya Umar, wahai Umar, kenapa kambing ni tak makan? Sampai macam tu sekali dia punya pemikiran, dia punya takut dalam bab pemimpin tu. Sebab tu Saidina Umar Al-Khattab, dia beri satu benchmark yang sangat tinggi kepada Osman. Penanda aras. Umar Al-Khattab setiap malam dia akan pergi merayau tengok rakyat dia. Setiap malam. Sampaikan Osman kata, habislah aku. Siapa jadi pemimpin lepas Umar ni, susahlah dia. Susah lepas ni pemimpin lepas Umar ni. Sebab apa? Sebab Umar ni dia pergi setiap malam, dia pergi tengok kampung sawah, dia pergi tengok Sunggalah Hartamas, dia pergi tengok belah sana, dia pergi tengok.
Setiap malam dia tengok ada orang, ada tak rakyatnya tak makan, ada tak rakyatnya tak makan. Sampai dikisahkan dia jumpa dengan seorang ibu, yang mana ibu tu dia merebus batu nak bagi anaknya makan. Anaknya dah menangis. Ibu bila nak masak? Ibunya tengah rebus. Kejap dah tengah rebus dah ni. Rupa-rupanya maknya rebus batu. Bila rebus batu sampai sudah dah tak jadi bubur. Kejap tengah masak sampai anaknya tidur. Umar nampak peristiwa tu. Umar jumpa makcik tu. Makcik rebus apa ni? Saya rebus batu. Tuan-tuan, apa makcik tu kata? Ini semua kerja Umar. Umar tak buat tanggungjawab dia. Sedangkan yang datang tu Umar. Makcik tu marah betul dengan Umar. Ini kerja Umar. Umar tak buat kerja dah ni. Ini semua salah Umar. Umar tak jalankan tanggungjawab dia dengan baik. Padahal yang datang tu Umar. Kawan Umar sebelah ni dia sabar je. Kejap. Umar balik. Dia pergi dekat pejabat zakat. Dia ambil apa? Dia ambil beras. Dia ambil gandum. Dia bagi makcik tu. Itu Umar Al-Khattab, pemimpin yang bagus. Tapi kita, tak adalah kita lah, tak tahulah siapa. Kita tak kisah pun rakyat kita susah ke. Kita kalau jadi pemimpin, tengoklah rakyat tu. Ada yang tak makan, ada yang susah, bantu dia. Tak kisah, tak payah tunggu je kita jadi pemimpin pun. Kalau lah kita tak dilantik jadi ketua kampung pun, kita tolong ketua kampung tu. Kita telefon, Tok, ada orang tak makan sebelah rumah saya ni. Baik-baik, nanti Atok datang. Macam tu. Ini tak asyik nak menyalahkan Atok lah ni tak buat kerja. Contoh tau, saya tak cakap kampung mana. Jadi kalau dia tak nampak ataupun dia tak perasan ada yang tak makan, jadi kita yang jiran ni kita tolong. Itu tanggungjawab sebagai jiran. Jadi tuan-tuan, Umar Al-Khattab dia meletakkan satu contoh yang sangat baik dalam bidang kepimpinan. Kita kalau jadi pemimpin, Umar Al-Khattab antara contoh yang baik. Baca buku-buku tentang Umar, baca kisah-kisah tentang Saidina Umar. Jadi kita boleh jadi ambil iktibar dan ambil pengajaran daripada kisah Saidina Umar ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita ni nak jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Dan kalau boleh, kalau kita rasa tak layak, tak payahlah kita nak meminta-minta jawatan. Habis dekat situ. InsyaAllah nanti kita sambung tajuk seterusnya. Tajuk berkaitan dengan mesyuarat, nasihat dan istikharah. Ini salah satu kaedah yang disebut oleh Nabi dalam bab kepimpinan. Bila dah dilantik jadi pengerusi, perkara pertama yang dia perlu buat apa dia? Mesyuarat. Mesyuarat. Pengerusi dia kena mesyuarat sebelum mengeluarkan sesuatu keputusan. Dia jangan keluar keputusan ikut kepala dia je. Saya bercakap lagi sekali, yang ni saya tak sebut mana-mana orang, saya sebut umum je. Sebab saya dah masuk topik ni, saya terpaksa sebut lah. Saya tak sebut siapa-siapa. Dia jadi ketua, dia tak boleh ikut kepala dia je. Dia kena tanya AJK bawah. Mesyuarat. Bila dah bincang, dah dapat keputusan, nak umumkan ni, istikharah. Solat istikharah dulu. Itu kepentingannya mesyuarat. Dan kita minta nasihat, solat istikharah sebelum mengeluarkan satu keputusan, sebelum melaksanakan satu tanggungjawab. Istikharah tu penting. Jadi ini kaedah yang diajarkan oleh Nabi dalam bidang kepimpinan yang kita boleh terapkan. Tak dapat banyak, dapat terap sikit pun jadilah. Pemimpin ni dia kena rajin buat solat istikharah. Dia jangan buat dulu baru nak minta pendapat. Tak, istikharah dulu, bincang dulu, barulah mengeluarkan satu keputusan. InsyaAllah nanti kita baca hadis-hadis dia dan galakan Nabi untuk kita melakukan istikharah.
Wallahu a'lam. Sekadar itu saja. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.